Assalamualaikum, salam bahagia saudara-saudari para penonton yang beriman sekalian. Kali ini saya bersua dengan seorang tokoh ulama Malaysia, Datuk Zainal Abidin bin Abdul Qadir. Dia juga merupakan ahli politik, ilmuwan dan pada waktu yang sama merupakan orang yang terlibat secara langsung dengan kerja-kerja Islam di Malaysia dan merupakan seorang yang banyak jasa dalam pembangunan umat Islam di Malaysia, termasuk soal membuka pintu perubatan kepada orang Melayu. Dengan itu, hari ini saya mau mewawancara Datuk Zainal Abidin bin Abdul Qadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya pagi ini jumpa dengan kawan lama saya. Orang kuat dulu ni, kuat semangat memperjuangkan orang Melayu dan orang Islam di Malaysia dan juga di selatan Thailand. Jadi sebenarnya inilah perjuangan yang paling penting hari ini. Bagaimana kita nak membangunkan umat Islam ini, terutama orang Melayu yang menjadi penduduk utama di negara kita hari ini, supaya kita bukan saja kata kita nak memerintah, tapi kita nak sebagai mewakili perjuangan Islam, maka kita harus menjadi tanggungjawab kita untuk menerangkan dan untuk menunjukkan kebaikan Islam itu dan bagaimana Islam itu yang dijanjikan oleh Allah SWT sebagai agama yang terbaik dan agama yang boleh membawa manusia ke arah kejayaan dan ke arah muflihin. Ini yang kita nak tu. Jadi perjuangan kita bukan soal politik yang nak jawatan ni, tapi soal bagaimana kita nak membangunkan umat Islam itu jadi umat yang contoh. Seperti mana yang Allah Ta'ala sebut, khairu ummatin ukhrijat linnas. Sebenarnya umat Islam ini umat yang terbaik yang Allah Ta'ala janjikan untuk dilahirkan di kalangan masyarakat dan sebagainya dalam dunia ini. Jadi ini patutnya kita kena tunaikan dan kena tunjukkan. Inilah yang sebenarnya yang nak dibangunkan oleh Islam untuk dijadikan orang Islam ni orang yang terbaik, orang yang dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya, yang melahirkan berbagai-bagai ilmu dan berbagai ciptaan-ciptaan baru dalam dunia hari ini. Patutnya orang Islam, sebab ini yang disebut dalam Al-Quran. Supaya dengan itu umat akan lebih jadi maju dan orang yang diterima oleh Allah SWT dan orang yang paling bersyukur kepada Allah SWT, kerana segala rahmat Allah itu kita laksanakan dan kita telah berjaya melahirkan dan menimbulkan. Sebenarnya saya memahami politik bukan dalam konteks mana orang yang biasa. Orang yang biasa politik ni dia anggap sebagai terpuak untuk berebut kuasa dan untuk. Jadi saya tidak melihat politik dan soal itu. Saya melihat politik bagaimana kita nak memberi sumbangan kita kepada ummah, kepada negara dan kepada semua pihak, pada masyarakat, dan bagaimana nak membaharui masyarakat ini supaya masyarakat Islam itu menjadi masyarakat yang terbaik dan sebagainya. Jadi kebetulan saya terlibat dalam jawatan-jawatan kerajaan, maka saya ambil peluang daripada saya sebagai seorang ketua pengarah, seorang itu. Ini saya gunakan kuasa-kuasa yang ada pada saya itu dan peruntukan-peruntukan yang ada itu untuk itu. Kerana politik dalam bukan makna politik yang sebagaimana dipaham oleh orang tu. Politik ini makna kuasa. Politik adalah satu bidang. Politik adalah bagaimana kita boleh memainkan peranan melalui politik ini untuk kita kembangkan idea kita, untuk kita sebarkan seluruh idea-idea kita itu, dan untuk kita bukan saja sebar, bahkan kita laksanakan dengan melalui kuasa-kuasa kita itu. Dengan kuasa-kuasa yang ada pada kita kita laksanakan dasar-dasar yang hebat, yang Islam yang hebat itu untuk kita laksanakan. Jadi sebab tu saya tak macam pihak parti lain pun, parti lain pun dia tak marah saya kerana saya kata apa yang awak nak buat saya nak buat. Saya dah buat dah. Awak hanya cakap je.
Awak hanya duk cakap, duk kempen apa, awak tak buat. Tapi saya menggunakan kedudukan saya dan sebagainya, kuasa saya buat. Sudah tu, apa yang dikendaki oleh ini dalam soal pentadbiran, melakukan dengan menggunakan kuasa-kuasa yang ada pada saya itu politik saya. Jadi politik bukan arti mana untuk pilihan raya ataupun ini, tapi politik inilah kuasa untuk kita menyebarkan dan untuk kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan bagaimana kita nak mengembangkan agama kita ni. Islam juga mahu melahirkan doktor-doktor, melahirkan pakar-pakar dalam berbagai-bagai bidang yang penting untuk menolong membantu masyarakat. Kita tahu banyak orang-orang kita, orang Islam ini menghadapi sakit sebagainya, dan pada masa itu saya cek tengok, tanya di pihak di hospital dan Kementerian Kesihatan, hanya ada dalam 26% saja doktor Melayu, doktor Islam. Saya kata mana boleh. Padahal masyarakat Islam sini ada lebih kurang dalam 68%, 65%. Kata. So takkan 26, di mana silapnya ni? Karena kita tidak memberi tumpuan pada soal itu. Di universiti kita tak tumpuan, dan bahkan anak-anak kita yang tidak kita galakkan untuk mereka mengambil kedaulatan, dan mereka tidak anggap kedaulatan ini suatu perkara yang jihad fisabilillah. Padahal salah satu daripada jihad fisabilillah yang penting sekali ialah menjaga kesihatan. Sebab salah satu daripada maqasidus syariah dalam Islam ni ialah jaga kesihatan. So mana kesihatan ini merupakan salah satu daripada dasar Allah dan satu daripada perjuangan Islam supaya kita menjaga kesihatan umat Islam ni, supaya umat Islam ni boleh bergerak, boleh semayang, boleh buat segala-galanya dalam keadaan dia sihat. Kalau dia tak sihat tak boleh buat, kita nak pergi Mekah tak boleh, nak semayang tak boleh, dan banyak perkara nak puasa pun tak boleh. Mana kesihatan itu penting sebagai salah satu daripada dasar agama yang penting. So kita mengambil ini dari aspek itu. Jadi sebab itu kita kata kalau nak jaga kesihatan ni, kita perlu ada doktor ramai. Jadi kebetulan saya dilantik sebagai duta di Mesir itu, maka saya alhamdulillah saya berunding dengan universiti dan kadang saya memang dah kenal lama dah dengan universiti, dan sana orang pun dah kenal saya dan sebagainya. So saya dah dapat buat berunding dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dia, dan dia offerkan apa universiti yang diperlukan. Jadi saya berunding, saya pilih 8 universiti. 8 universiti untuk Malaysia, dan semua setuju mendengar perbuatan. Dan kita buatkan perjanjian dengan kerajaan Mesir. Saya sebagai duta ajan sains, saya minta JPA sains, saya minta kerajaan sains. Dia kata duta sains, so saya yang sains. So saya sains apa semua, dan dengan sains itulah, dengan kuasa yang ada pada saya itulah, saya telah mengkontak kawan-kawan kita sini dan sekolah-sekolah sini, mana-mana pelajar yang agak terbaik dalam SPM dia. Dan saya antara yang mungkin kerana saya telah berjaya berunding dengan pihak universiti di sana, saya kata kalau nak pelajar-pelajar yang terbaik, ambil budak-budak SPM. Budak SPM ni dia belum lagi direbut ataupun itu oleh pihak-pihak lain. Kalau STPM tu dia dah pelajar yang dah terpinggir dah. SPM ni lah yang direbut oleh semua pihak dan sebagainya. Saya kata kalau nak pelajar yang terbaik, ambil yang budak SPM. Dia setuju. Dia setuju. Jadi oleh sebab itu kita ubah suai sikit dari pengajian itu, di mana pelajar SPM ini pergi sana buat dulu sebagai persediaan kedoktoran dan sebagainya. Jadi sebab itu pengajian sana lebih kurang 6 tahun, 7 tahun gitulah. Kerana ditambahkan setahun lagi tu untuk budak SPM. Jadi saya kerana dah pihak universiti di sana pun suka menerima pelajar-pelajar Malaysia ni, saya kontak semualah, seluruh negeri, kontak semua pihak, awak mari. Jadi mulalah daripada tahun 2004 saya mula 2005 saya mula 2005 saya ada 2005 tahun yang pertama hanya 1,500 orang saja. Lepas tu naik 2,000. Apabila saya habis
kerja saja sana tahun 2009, saya dapati ada 6,000 lebih pelajar-pelajar kita. 6,000 lebih pelajar-pelajar kita, budak-budak kampung, budak-budak yang memang tak patut, keluarga tak pernah fikir keluarga ada anak dia nak boleh masuk universiti, boleh masuk belajar doktor ni. Tapi rupa-rupanya anak-anak Melayu ni pun apabila kita offer dia dan kita beri jaminan dan kita bagi semangat pada, suruh dia mari je. Yang lain tu semua kami akan uruskan. Mari di mari di Cairo aja. Dan setengah tu ibu bapa tu Allah duit nak beli tiket mari Cairo tak apa kata. Kawan-kawan kita yang di Malaysia ini boleh bantu tiket itu, dia ada orang tolong beli dan sebagainya. Jadi yang penting sampai ke Cairo kami akan uruskan dengan pihak universiti semua ditujukan. Jadi mudah. Jadi itulah kita buat kemudahan kepada pelajar-pelajar. Rupanya ramai pelajar-pelajar ibu bapa yang selama ini memang tak terfikir anak dia boleh mengaji kerana malah kos tinggi. Jadi akhirnya dengan usaha kita dan sebagainya itu dan dengan cara-cara kita memberi kemudahan, tarikan sebagainya, ramai rupanya pelajar-pelajar Melayu ni berminat untuk belajar dan doktor ni. Jadi sebab itulah yang habis saya, oleh kerana saya duduk 4 tahun je sana, jadi dalam 6,000 je. Saya ingat kalau saya duduk lagi 4 tahun 12,000 daripada beasiswa semua pada beasiswa. BPA sebelum pada tu hantar hanya beberapa orang saja, tapi usaha daripada kita dia hantar 100 orang setahun. Mara tak pernah hantar belajar medik di Mesir. Zaman saya itu dia hantar 350 orang setahun. Kerajaan negeri, jabatan agama negeri hantar yang ada sampai 100 orang, ada 70 orang, ada 50 orang setahun duk hantar semua beasiswa. Jadi ini doktor. Kalau satu-satunya ni bidang pelajaran yang paling hebat untuk anak Melayu yang doktor. Jadi belanja duit kalau nak belajar jadi doktor ni ada satu benda yang besar, jihad dalam Islam. Jadi kita bagi semangat je lah. Jadi kita jangan fikir dalam soal kerajaan sebagai golongan-golongan yang berlawan. Kita jangan fikir soal tu. Fikir bagaimana kita nak nak menyampaikan mesej kita dan bagaimana kita nak melaksanakan tugas-tugas kita, bagaimana kita nak berjihad fi sabilillah dalam bidang-bidang yang ada pada kita. Dakwah kita mesti ke arah itu. Ke arah bagaimana kita nak melaksanakan perintah Allah dalam Quran. Jadi kita kena amalkan Al-Quran. Dalam masa saya melaksanakan tugas-tugas saya itu, banyak kawan-kawan saya yang membantu, yang memberi sokongan, yang membantu, dan setengah kawan-kawan saya pun sama-sama mendukungkan cita-cita kita itu dan sama-sama memainkan peranan. Dan kita harap inilah yang menjadi teruskan perjuangan-perjuangan seperti ini untuk kita membangunkan negara dan umat Islam menjadi umat yang terbaik, dan negara Islam adalah negara yang terbaik supaya orang-orang yang bukan Islam tabik pada orang Islam. Orang Islam merasa kagum dengan orang Islam. Orang yang bukan Islam tu merasa respect. Sebab ini disebut dalam Al-Quran, dan ini yang kerja Nabi Muhammad dan kerja para sahabat dulu sebab hingga sampaikan kerajaan Islam pada satu masa dulu dari kerajaan yang begitu hebat, boleh katakan hampir-hampir nak menawan dunia dan sebagainya, kerana kita mempunyai ulama-ulama yang hebat-hebat. Ulama dalam sains kita dulu, ulama dalam kedoktoran, ulama dalam engineering. Dalam ulama-ulama dalam hebat-hebat dulu adalah daripada umat Islam. Sebab tu umat Islam memaju pada masa itu. Tapi sekarang ni kita tidak melihat dalam aspek seperti ini. Jadi kita kena ubah main kuantum. Jadi itulah harapan kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.